Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan sekalian. Melalui video ini, kami akan membentangkan topik tentang kepentingan emosi dan Emosi merujuk kepada perasaan dalaman seseorang yang timbul sebagai cara dia bertindak balas terhadap situasi tertentu. Emosi ini sangat penting kerana ia boleh mempengaruhi cara kita berfikir, bertindak serta berinteraksi dengan orang lain. Manakala, kesejahteraan pula merangkumi keseimbangan dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial. Keseimbangan ini membolehkan setiap individu itu hidup dengan sihat, tenang dan bermakna. Dengan memahami konsep emosi dan kesejahteraan ini, kita dapat lebih peka terhadap diri sendiri dan orang di sekeliling, sekaligus meningkatkan kualiti hidup secara menyeluruh. Kita mulakan pengenalan tentang emosi dengan mengenal pasti 4 jenis emosi asas. Yang pertama, emosi gembira, yang mana merupakan perasaan positif yang membuatkan kita rasa ceria dan juga puas hati. Kedua, emosi sedih, yang menunjukkan perasaan yang muncul apabila kita mengalami kehilangan ataupun kekecewaan. Yang ketiga, emosi marah, yang memberikan reaksi terhadap sesuatu yang tidak adil atau mengecewakan. Dan yang terakhir sekali, keempat, emosi takut, perasaan yang akan timbul apabila kita berhadapan dengan ancaman atau bahaya. Baiklah, selain daripada emosi asas, wujud juga emosi kompleks yang berkembang hasil daripada interaksi sosial, pengalaman hidup dan juga perkembangan kognitif. Terdapat 4 jenis emosi yang lain iaitu cemburu, bangga, rasa bersalah dan juga malu. Emosi cemburu timbul apabila seseorang merasa terancam akan kehilangan perhatian, kasih sayang ataupun kedudukan kepada orang lain. Biasanya, emosi ini berlaku dalam hubungan persahabatan, percintaan ataupun pekerjaan. Emosi bangga pula adalah emosi positif yang timbul selepas mencapai kejayaan, pengiktirafan ataupun pencapaian sesuatu yang penting. Emosi ini memberi motivasi kepada individu untuk terus berusaha dan juga meningkatkan diri. Emosi ketiga adalah rasa bersalah. Emosi ini timbul apabila seseorang menyedari ataupun percaya bahawa dia telah melakukan kesalahan ataupun menyakiti hati orang lain. Emosi ini mendorong individu untuk memohon maaf, memperbaiki kesalahan dan juga menjadi lebih bertanggungjawab. Emosi yang terakhir adalah emosi malu. Emosi ini timbul apabila seseorang merasa dirinya dinilai negatif oleh orang lain ataupun menyedari kelemahan ataupun kesilapannya. Perasaan malu boleh mendorong seseorang untuk menjadi lebih berhati-hati dalam tingkah laku, tetapi jika keterlaluan boleh juga menjejaskan keyakinan diri. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu kesejahteraan. Daripada aspek fizikal, kesejahteraan merangkumi penjagaan tubuh badan seperti pemakanan yang seimbang, tidur yang mencukupi dan juga aktiviti fizikal yang berterusan. Aspek fizikal adalah penting bagi memastikan tubuh sentiasa sihat bagi menjalankan aktiviti harian dengan berkesan. Seterusnya, aspek mental. Aspek mental adalah kesejahteraan yang bermaksud keupayaan untuk berfikir secara positif, membuat keputusan yang rasional dan juga menangani tekanan secara berkesan. Aspek mental adalah kesihatan mental yang baik bagi membantu seseorang menghadapi pelbagai situasi tanpa mudah tertekan. Seterusnya adalah aspek emosi. Aspek ini melibatkan keupayaan mengurus perasaan dengan baik, mengenal pasti emosi sendiri serta bertindak secara matang dalam pelbagai situasi. Yang terakhir adalah aspek sosial. Aspek sosial mempunyai hubungan yang positif dan juga saling menyokong dengan orang sekeliling termasuk keluarga, rakan dan juga komuniti. Hubungan sosial yang baik memberikan sokongan emosi dan psikologi kepada individu dalam menghadapi cabaran hidup. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan emosi dan juga kesejahteraan. Pertama sekali adalah membantu membuat keputusan yang bijak. Ini bermaksud emosi yang baik dapat membantu individu berfikir secara waras dan juga membuat pilihan yang terbaik dalam kehidupan seharian. Kedua ialah meningkatkan prestasi akademik dan juga kerjaya. Pencapaian diri boleh ditingkatkan apabila kita memberikan tumpuan yang baik dalam pelajaran dan juga pekerjaan. Ketiga adalah dapat memupuk hubungan sosial yang sihat. Dengan emosi yang stabil, kita dapat menggalakkan komunikasi yang baik dan hubungan harmoni dengan orang sekeliling. Kebaikan yang terakhir adalah mencegah tekanan emosi dan juga mental. Emosi dan kesejahteraan yang bagus dapat mengurangkan risiko stres, kemurungan dan juga gangguan emosi. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada kajian. Kajian ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya kecerdasan emosi dalam kejayaan pelajar.
iaitu di mana pelajar yang memiliki kecerdasan emosi sebenarnya mampu mengawal emosi, urus tekanan serta menangani stres dan konflik dengan lebih berkesan. Hal ini juga membantu mereka untuk mencapai keputusan akademik yang baik dan kekalkan kesihatan mental. Selain itu juga, memiliki kecerdasan emosi ini boleh membantu dalam meningkatkan kemahiran komunikasi seseorang pelajar itulah, iaitu dengan kebolehan membuat keputusan rasional dan daya tahan jika gagal dalam sesuatu percubaan atau sesuatu perkara. Jadi dalam kajian ini, mengkaji cadangkan agar latihan kecerdasan emosi ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan universiti bagi bantu pelajar menghadapi cabaran hidup dan belajar dengan lebih baik. Kesimpulan daripada kajian ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi merupakan satu faktor yang sangat penting dalam menyumbang kepada kejayaan pelajar. Ia bukan sahaja membantu dari segi pencapaian akademik tetapi juga memberi kesan positif kepada kehidupan sosial dan emosi pelajar secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan dalam kecerdasan emosi boleh membantu pelajar mengurangkan kesan tekanan dan kebimbangan yang sering dialami dalam persekitaran akademik yang mencabar. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang mampu mengurus emosi dengan baik lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dalam dunia pembelajaran. Terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh diambil oleh pelajar untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan kesejahteraan diri. Antaranya ialah, yang pertama, jaga kesihatan dan tidur dengan cukup. Tubuh dan minda yang sihat membantu kita lebih stabil dari segi emosi. Yang kedua ialah luangkan masa bersama rakan dan keluarga. Sokongan sosial dapat mengurangkan rasa stres dan memberi kita semangat positif. Yang ketiga ialah jangan takut untuk mendapatkan bantuan kaunselor. Bantuan profesional dapat memberi panduan yang lebih tepat dalam mengurus tekanan. Yang keempat, bina hubungan sosial yang positif. Hubungan yang baik dengan orang sekeliling menjadikan persekitaran lebih menyokong. Yang kelima, kenal pasti dan fahami emosi sendiri. Kesedaran terhadap emosi sendiri adalah asas untuk mengawalnya dengan lebih baik. Dan yang terakhir, amalkan teknik pernafasan dalaman. Teknik ini membantu kita bertenang terutamanya ketika menghadapi tekanan. Kesimpulannya, pengurusan emosi yang lebih baik adalah kunci kehidupan yang seimbang dan bahagia. Dengan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, kita dapat menangani cabaran hidup dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan.